Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukron lillah, pagi ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah kuliah kita berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan, perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 216 ataupun 227 buku baru. Tuan-tuan, perempuan, kuliah kita masih mentadabbur ayat 7, ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat dan tidak sekalian yang bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan tidak orang-orang yang sesat. Itulah terjemahan kepada ayat terakhir, ayat 7 surah Al-Fatihah. Tuan-tuan perempuan, beberapa hari yang lalu kita telah mentadabbur ayat-ayat berkaitan dengan 3 kelompok yang mendapat nikmat Allah, iaitu para nabi, siddiqin dan syuhada. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kelompok terakhir, kelompok keempat, iaitu salihin. Salihin ini siapa, tuan-tuan? Salihin ini kalimah dipanggil kalimah jamak ataupun plural, jumlah yang ramai daripada kalimah salih. Kalau seorang salih. Jadi kalimah asalnya kalau seorang dipanggil salih. Jadi salihin maknanya ramai orang-orang salih. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan perempuan, golongan salihin ini golongan yang ramailah. Syarat dia mestilah mereka itu orang yang beriman. Kemudian dia mestilah beramal soleh. Kalau tidak, bagaimana dia nak sebut sebagai orang soleh? Itu tuan-tuan perempuan kena faham. Jadi dalam banyak ayat-ayat Allah menggandingkan orang-orang yang beriman itu dengan beramal soleh. Iman, beramal soleh. Iman, beramal soleh. Jadi disitulah maknanya ciri-ciri ataupun nilai orang-orang yang dipanggil salihin tadi. Mana mereka ni orang yang beramal soleh, maka mereka digelar sebagai salihin. Ya. Jadi seolah-olah dia adalah fa'il kepada amal soleh. Amal soleh itu fa'il, perbuatan, ya. Mana beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang terbaik. Kemudian pelakunya disebut sebagai salihin. Tuan-tuan kena faham, ya. Kalimah tu tak lari. Dia asal katanya daripada salaha. Sad lamha. Jadi yang memberi makna kebaikan, perbuatan baik. Apatah lagi bila disebut amal soleh. Dia dah menjadi satu rangkap. Amalus soleh itu dia menjadi satu rangkap idhafah dipanggil. Kalau kita belajar nahwu Arab, ia merupakan kalimah idhafah. Al-mudhafnya iaitu amal itu mudhaf. As-salih ialah
mudhafun ilaih. Jadi datangnya kalimah amal soleh itu dalam satu rangkap nak memberi makna perbuatan yang khusus, iaitu perbuatan apa? Segala perbuatan, segala kerja, segala aktiviti yang soleh. Itu makna dia. Jadi tuan-tuan faham ya. Sebab apa? Kalau kita tidak faham, maka kita akan menyempitkan pengertian amal soleh. Sebab amal soleh itu memang terjemah direct yang kita ambil dari kalimah amal soleh. Jadi segala amalan soleh, dia adalah satu aktiviti hidup manusia ni menyeluruh. Jadi janganlah kita, kalau kita tak faham itu yang timbul isu, orang hanya mengaitkan amal soleh itu dengan ibadah khusus. Contohnya salat, puasa, zikir, baca Al-Quran, ataupun bersedekah. Yang itu sahaja amalan soleh. Tidak, tuan-tuan dan puan. Sebab itu konsep beramal dengan amalan soleh ini luas seluas-luasnya. Ketika kita bertemu sahabat, contohnya, kita berlaku amal soleh. Di mana amal soleh itu? Terletak di dalam niat kita untuk mengeratkan silaturahim. Di situ ada nilai-nilai soleh di situ. Sama juga contoh kita memberi senyuman. Ketika kita memberi senyuman, contohlah kepada orang yang kita tak pernah kenal pun contoh. Tapi kita berselisih, kita senyum. Dengan niat hati yang ikhlas, senyum. Kerana mentaati perintah Allah. Perintah Rasul. Sebab Rasul menyebut senyuman itu sedekah. Maka kita lakukannya dengan niat yang benar tadi, ia merupakan amal soleh. Itu tuan-tuan perempuan. Jadi amal soleh itu kena faham dalam bentuk yang seluas-luasnya. Kerana dalam hidup kita ni, pelbagai benda yang kita akan lakukan. Ataupun kita tidak lakukan. Contoh apa tuan-tuan perempuan? Kita tak lakukan contoh. Bila berlaku keadaan yang tidak menyenangkan kita contoh, kita akan berdiam diri. Tidak bercakap. Kerana kalau kita bercakap, mungkin akan terjadi pertengkaran, pergaduhan dan sebagainya. Maka kita memilih mengambil tindakan diam. Jadi kalau kita lihat dari satu sudut, diam tu bukan satu aktiviti seperti mana kita bergerak. Sebab kita selalu membayar aktiviti itu ada pergerakan. Tapi saat kita diam. Tetapi kalau diam itu kerana kita mentaati hadis Nabi yang mengatakan, kamu bercakap sesuatu yang baik atau kamu diam. Maka diam kita itu ada nilai amal soleh. Itu sebab saya nak ceritakan tuan-tuan perempuan, kita perlu melihat konsep amal soleh ini dalam tasawur yang benar, tasawur yang luas. Jadi sebab itu, segala pilihan dalam hidup kita ini, apa yang kita nak lakukan, atau ada keadaan kita tak mau lakukan, contohnya, kepada hal-hal yang merupakan larangan Allah. Kita tak lakukan. Tetapi dengan mendiamkan diri, mengelak, menghindar, tidak melakukan itu, juga merupakan ada nilai amal soleh. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, nak memahami ini kena teliti sampai sedemikian. Baru kita mendapat melihat apa makna amal soleh. Jadi sebab kita beramal ni, memanglah amal tu memberi makna kita bekerja, kita berusaha. Tapi dalam keadaan tertentu, kita tak buat apa, kita mendiamkan diri. Contoh satu lagi, kita ibadah puasa. Cuba lihat, ibadah puasa ni apa sebenarnya tuan-tuan puan? Kita tak melakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang halal. Contoh, makan, minum. Waktu biasa kita, memang kita makan sebab itu benda yang halal harus. Tapi kerana puasa, melaksanakan ibadah ini, kita menahan diri. Maknanya kita tak melakukan apa-apa. Tetapi di sana ada nilai, dipanggil nilai amal soleh. Jadi tuan-tuan perempuan kena faham dengan pengertian yang luas konsep amal soleh ini. Sekarang mari kita melihat surah Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Berikanlah berita gembira wa basyir. Siapa orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh? Beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira itu? Anna lahum jannat. Bagi mereka itu kebun-kebun jannah. Kebun-kebun di mana tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa, ketika mana mereka diberi rezeki daripadanya berupa buah-buahan, rezeki dalam bentuk buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalam jannah itu ada pasangan-pasangan, istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, sedangkan mereka kekal hidup selama-lamanya di dalam jannah. Tuan-tuan perempuan, di sini Allah memberi berita gembira. Perkhabaran gembira, basyir. Beritahulah berita gembira, sampaikanlah basyir ini dalam bentuk dipanggil fi'il apa? Fi'il amar. Jadi basyara ni makna gembira. Jadi berita yang membahagiakan. Kepada siapa? Allazina amanu wa amilus salihat. Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu sebab saya kata banyak ayat-ayat yang Allah gandingkan. Beriman, beramal soleh. Salah satu inilah ayat yang kita baca sekarang ni. Ayat 25 dari surah 2 atau surah Al-Baqarah. Jadi apa berita gembira itu? Iaitu bagi mereka nanti di akhirat, mereka akan memperolehi kebun-kebun syurga jannah. Di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku. Jadi sebab itu ayat ni nak menceritakan suasana di kebun, di dalam taman. Maka adalah pohon buah-buahan dan buah-buahan yang banyak. Maka sebab itu disebut ni diberi rezeki dari jenis buah-buahan. Ketika melihat buah-buahan ini, penghuni syurga berkata, buah-buahan ini seperti mana dulu kita lihat di dunia. Apa maknanya tuan-tuan perempuan? Makna sebahagian dari buah-buahan yang akan disediakan di syurga nanti adalah buah-buahan yang kita biasa makan. Contoh lihat, ini durian, macam durian. Ini macam rambutan. Macam ini, macam apple. Contoh. Ya. Tetapi tentulah rasanya berbeza. Kerana rasanya jauh lebih nikmat. Itulah Allah akan bagi kurniaan. Ini Allah sebut. Mana sebutan ini adalah satu isu yang Allah nakkan kita sedar dan beri perhatian kepadanya. Jadi ketika di dalam syurga, penghuni syurga dihidangkan buah-buahan. Sebahagian buah-buahan nampak macam dulu ada di dunia. Jadi pernah kita makan. Memanglah tabiat ataupun dipanggil fitrah manusia, dia suka kepada buah-buahan. Maka di syurga juga, sebab itulah disebut jannah, kebun-kebun. Kerana di kebunlah ada pokok buah-buahan, tuan-tuan perempuan. Ingat tak gambaran yang Allah beri? Kemudian Allah bagi gambaran pula. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu suasana kebun kita di Malaysia pun. Di dunia ini memang begitu. Kebun yang indah cantik itu dia ada anak air mengalir sungai. Kemudian banyak pokok buah-buahan, pelbagai jenis buah-buahan. Tapi kita di dunia ini
tak mungkinlah kita dapat tanam buah-buahan yang tidak sesuai dengan keadaan iklim negara kita. Contohnya nak tanam buah apple contohnya kan, tak mungkinlah tumbuh di sini. Jadi itu adalah keadaan di dunia. Tetapi di jannah, Masya Allah, apa jenis buah pun akan ada. Itulah kelebihannya. Jadi kita nak gambar kepada orang yang suka kepada kebun-kebun, maka jannah inilah tempat yang terbaik untuk mereka. Kemudian Allah menyebut bahawa di dalam syurga itu selain daripada nikmat buah-buahan yang menjadi rezeki kepada mereka, mereka disediakan isteri-isteri yang suci. Jadi maksud isteri yang suci ini, suci dalam segala-gala bentuk. Maknanya secara fizikalnya, kita manusia di dunia ini sebelum dia sampai tempoh menopause, dia ada waktu tidak suci ketika didatangi haid. Contoh. Tapi di sana, isteri yang muda remaja tidak ada haid. Suci sepanjang masa. Begitu keadaannya. Itu satu sudut fizikalnya. Tetapi batinnya juga suci bersih. Mana ketaatan, kesetiaan kepada pasangannya itu tak dipersoalkan. Malah dalam ayat-ayat lain pernah disebut bahawa mereka ini tak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Begitu nak digambarkan keadaan mereka. Jadi itu yang disebut lahum fiha azwajun mutahharah. Kemudian wahum fiha khalidun. Itu satu lagi kenikmatan bahawa di dalam jannah ini kehidupannya kekal abadi selama-lamanya. Jadi tuan-tuan perempuan, ketika kita mentadabur ayat-ayat tentang jannah ini, Masya Allah, ya, sangat terharu. Dan kita akan merasa sesuatu yang sangat menyentuh jiwa kita. Kenapa tuan-tuan? Bila Allah sebut kalimah khalidin, kekal. Kemudian disebut abada pula. Kadang-kadang disokong lagi, dikuatkan dengan abada. Mana kekal tu abadi. Forever. Dia tidak kekal sekejap, tak ada. Kekal abadi. Jadi yang inilah tuan-tuan perempuan menjadi motivasi pada kita. Kita kena selalu ingat pada diri kita bahawa di kehidupan akhirat yang saya sebut sebagai fasa keempat perjalanan jauh kita itu, di sana kehidupannya sifatnya adalah kekal. Abadi. Jadi itulah yang kita nak kena benar-benar bersedia kerana kita takut. Takut apa? Takut tempat satu lagi. Ini tempat untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh. Tapi kalau sebaliknya orang-orang yang semasa hidup tak beriman, tak beramal soleh, tempatnya di mana tuan-tuan perempuan? Di dalam neraka Jahannam. Sedangkan sifatnya sama juga, kekal abadi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan perempuan, kita dah baca tadi, maknanya Allah menjanjikan untuk orang-orang soleh itu tempatnya adalah syurga. Sebab itulah kita tengok ayat Quran ni. Kalau kita baca ayat ini, kita balik kepada ayat surah An-Nisa ayat 69. Sama tak? Dengan ayat yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika hum فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Kan sama. Mana itu? Mereka inilah yang akan menjadi sebahagian daripada penghuni syurga. Karena mereka lah golongan yang mendapat nikmat daripada Allah. Itu kita melihat hebatnya ayat-ayat Quran ni, dia saling menjelaskan antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan, sekarang kita baca surah yang sama, surah Al-Baqarah. Tadi kita baca ayat 25, sekarang ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب, dan tidak ada orang yang dan sesiapa yang benci an millati Ibrahim, kepada millah Ibrahim. Islam itulah yang kita pegang sekarang ni. Illa, kecuali man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan benar-benar pasti Allah telah memilihnya. Siapanya itu? Ibrahim. Fid dunya, mana di dunia ini. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu fil akhirati la minas salihin, dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi ayat ni tuan-tuan puan-puan, dia banyaklah isu yang nak diceritakan. Pertama, Allah menyebut sesiapa yang menolak, benci akan millah Ibrahim, Islam lah millah Ibrahim tu, yang kita dapat hari ini adalah daripada millah Nabi Ibrahim. Ya? Maknanya Islam, Tauhid yang kita pegang ini. Ini yang makna sekarang ni. Allah kata siapa yang tak suka, siapa yang benci kepada Islam ini, mereka adalah golongan yang membiarkan dirinya bodoh. Sebab itu digunakan kalimah safiha, membodohkan diri sendiri, nafsah. Mereka adalah golongan yang membodohkan diri sendiri. Jadi jelas. Sebab apa? Islam itu kebenaran yang Allah turunkan sejak dari awal hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itulah. Kerana Islam itulah apa? Jalan lurus yang Nabi Isa sebut pada kaumnya. Jalan lurus itu ialah engkau mengakui Allah itu Rabb, Rabb aku dan Rabb kamu, fa'buduh, maka hendaklah kamu abdikan diri kepadanya. Hadza siratal mustaqim, ini jalan lurus. Itu Nabi Isa berdakwah kepada kaum dia. Mana sampai kepada itulah benda yang sama. Kita pun minta jalan yang lurus, itulah siratal mustaqim. Kerana apa? Kerana itulah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang mendapat nikmat, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian dalam ayat ini Allah nak menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan rasul. Allah pilih dia. Selain daripada nabi rasul, Allah angkat dia menjadi pemimpin kepada umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ja'aluka lin-nasi imama. Itu dalam ayat Baqarah 124. Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi pemimpin kepada umat manusia. Jadi walaupun kita dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebut juga, sebab itulah kita sampai kita mati kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim setiap hari. Berapa kali tuan-tuan dan puan? Ini satu soalan. Saya tanya, berapa kali kita menyebut nama Nabi Ibrahim setiap hari? Berapa kali kita sebut? 5 kali ya tuan-tuan dan puan. Sebab 5 kali solat. Dalam tahiyat akhir solat kita sebut nama Ibrahim. Tuan-tuan dan puan ya. Jadi sebab itulah maknanya Nabi Ibrahim ni pemimpin kita yang kita teladani. Apa contoh syiar yang kita dapat dari Nabi Ibrahim? Haji, umrah, korban. Lihat tuan-tuan. Itu direct terus kita dapat syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim ni banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Dan Allah sebut tu. Kemudian dalam ayat Ali Imran surah 3 ayat 33 Allah sebut lagi pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah menyebut kami telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi sekalian alam. Maknanya apa? Allah memilih, selain memilih Ibrahim, Allah memilih ahli keluarganya menjadi orang-orang yang disanjung, dihargai. Itulah dipanggil yang pemimpin tadi.
Jadi kita lihat sebab itulah Allah nak menyebut di sini. Sebenarnya akhir ayat ini Allah nak menyebut bahawa Nabi Ibrahim itu adalah manusia terpilih. Macam saya sebut tadi, dialah Nabi, dialah Rasul, dialah pemimpin manusia. Kemudian Allah pilih juga ahli keluarganya. Dan di sinilah Allah sebut di ayat yang akhir, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan walaupun dia tu dah Nabi, dah termasuk kelompok yang pertama kan, para Nabi. Tetapi Allah menyebut bahawa Nabi Ibrahim juga dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan dan puan kita ni kalau dapat masuk kelompok salihin pun, Masya Allah. Hebat dah. Kenapa? Nabi pun disebut daripada kalangan orang soleh. Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun kita ni tak jadi Nabi, tak diangkat menjadi Rasul, tetapi kita tetap akan dapat status salihin. Selama mana kita beriman, beramal salih, ikut segala perintah Allah, ati'ullah wa rasul, taat pada Allah dan Rasul, itu syarat nak masuk ke dalam kelompok ni. Ingat balik ayat 469 ya, jangan lupa tu. Syarat nak masuk kelompok orang yang dapat nikmat tu mestilah taat kepada Allah dan Rasul. Mereka inilah yang akan dapat bersama orang-orang yang mendapat nikmat daripada Allah. Jadi jangan lupa tuan-tuan. Sebab ayat Quran ni saling jelas menjelaskan, dan kadang ada kala ayat ni menjelaskan apa syarat dia nak masuk. Kita mohon dalam surah Al-Fatihah, kita mohon untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Tapi dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah bercerita ini syarat dia. Kamu mestilah taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan. Walaupun kita minta, tapi pemberian hidayah petunjuk ke jalan lurus itu bersyarat. Jadi dengan kita mentaati Allah, mentaati Rasul, itu ciri orang Muslim dan orang beriman. Kena ingat. Sebab seorang yang Muslim itu mesti sifat dia tunduk, patuh, taat, menyerah diri. Itu sifat Islam. Jadi masuk dah taat tadi. Taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Kemudian sifat orang beriman pula ialah mereka mesti sentiasa mengata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nampak? Balik ke sana juga. Menjelaskan balik bahawa ciri-ciri taat tu mesti ada. Jadi Al-Quran ni di mana pun nanti kita akan temu ayat-ayat dia. Dia akan menjelaskan benda yang sama. Dia tak ada percanggahan. Sebab tu dia sebut bahawa Al-Quran ni tidak ada percanggahan. Tapi penting kita kena tadabbur supaya kita memahami dengan benar. Okey, tadi yang kalau kita nak masuk golongan solehin tu disebut para Nabi. Kemudian kita baca ayat surah 21, surah Al-Anbiya ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah. Wa kullan ja'alna salihin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub sebagai satu anugerah tambahan daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Ingat ni? Allah menyebut mana Nabi Ibrahim tadi dah disebut minas salihin. Kemudian dalam ayat surah 21 tadi Allah menyebut bahawa anak cucu dia, zuriat dia. Termasuk disebut itu Ishak. Lepas Ishak, Yaqub. Ishak anak dia. Kemudian datang Yaqub, cucu dia. Ishak ni anak kepada Nabi Yaqub, anak kepada Nabi Ishak. Mana zuriat Nabi Ibrahim. Jadi Allah sebut ni, semua mereka adalah orang-orang yang soleh. Jadi fahamlah kita bahawa dalam kelompok orang soleh itu termasuklah para Nabi. Ya, dan perempuan, hebatlah kita kalau dapat. Sebab itulah kita kena berusaha gigih untuk memastikan kita ini termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Kerana kita nak bersama dengan Nabi. Jadi kuliah kita sekadar itu dulu tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita fahamkan baik-baik. Saya ulaskan
sebagai kesimpulan bahawa termasuk dalam kumpulan yang kita nak minta ni ialah kelompok solehin. Siapa solehin itu? Itu adalah orang-orang yang soleh. Dan siapa orang soleh? Kita lah orang-orang yang beriman dan yang mengerja amal soleh. Jadi orang soleh itu, lihat balik sini, mereka adalah kelompok yang beriman dan beramal soleh. Ini syarat dia. InsyaAllah ketika kita dapat membuktikan kita ni orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insyaAllah kita akan tergolong ke dalam kelompok solehin. Solehin itu siapa? Orang-orang yang soleh. Sekumpulan orang soleh, maka disebut sebagai solehin. Atau solihun. Makna kelompok yang beramal soleh. Okey tuan-tuan dan puan, sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.